شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. قال المؤلف رحمه الله تعالى على سيدنا محمد بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. اللهم صل على سيدنا محمد. قال بسطك, ia melapangkan kamu, kai supaya la yubqiyaka ma'al qabdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya ia tidak kai la yubqiyaka ma'al qabdi, supaya ia tidak mengekalkan engkau di atas qabdi. Wa qabadaka, dan ia menyempitkan kamu, kai la yatrukaka, supaya ia tidak meninggalkan kamu ma'al basti, bersama dengan basti. Wa akhrajaka anhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ia mengeluarkan engkau daripada keduanya, daripada al-qabdi wal basti. Kai la takuna li syai'in dunahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
supaya la takuna, tidaklah engkau, li syai'in dunahu, bagi sesuatu selainnya, basataka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia melapangkan kamu, kai la yubqiyaka ma'al qabdi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia tidak mengekalkan kamu bersama al-qabdi, wa qabadaka, dan ia menyempitkan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kai la yatrukaka, supaya ia tidak meninggalkan kamu ma'al basti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa akhrajaka, dan ia mengeluarkan kamu, anhuma, daripada keduanya, yaitu daripada al-qabdi wal basti, kai la takuna li syai'in dunahu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, supaya tidaklah engkau bagi sesuatu selainnya. Baik, di sini ada dua perkara. Yang pertama al-qabdu, yang kedua al-bastu. Al-bastu wal qabdu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia al-bastu? Al-bastu ialah keseronokan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keseronokan dan kegembiraan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menyelubungi hati dan juga ruh kita. Itu al-bastu. Keseronokan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kegembiraan, kelapangan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menyelubungi ruh dan juga hati kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, apa yang menimbulkan keseronokan, apa yang menimbulkan kegembiraan hati dan keseronokan dalam ruh dan juga hati kita, sama ada masalah Sayyidina Muhammad dengan sebab masalah Sayyidina Muhammad berasa dekatnya kita dengan Allah, dengan sebab kita mensyuhudkan Allah dekat dengan kita, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada masalah, bila masalah ada, maka masalah Sayyidina Muhammad, hati kita berasa sempit dia dipanggil al-qabdu, sempit dia panggil al-qabdu, masalah Sayyidina Muhammad, sempit dada kita, sempit jiwa kita, sempit hati kita, masalah Sayyidina Muhammad. Bila mana kita ada masalah Sayyidina Muhammad, bila mana selesai masalah tu, al-masalah Sayyidina Muhammad, macam mana boleh selesai masalah tu, al-masalah Sayyidina Muhammad? Selesai masalah tu dengan sebab-sebab yang Allah cipta, yang Allah buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebab-sebab yang Allah cipta dan Allah buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana perasaan bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalah selesai,
Masalah tu pula bila selesai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa jangkaan kita, kita pun tak terfikir nak selesai macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila selesai macam tu, hati tak torah nak cerita, seronok, bahagia, lapang selapang-lapangnya, lapang selapang-lapang, seperti tadi kita tak ada masalah, seolah macam masalah tak pernah ditempuh oleh kita tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia panggil al-bastu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia panggil apa tu? Seronok dengan Allah. Seronok dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana boleh timbul rasa seronok dengan Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita mensyuhudkan Allah. Sebab kita mensyuhudkan Allah. Mensyuhud ni makna macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mensyuhud tu makna macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mensyuhud ni macam ni. Bila selesai masalah, kata-kata Allah, ya Allah Tuhan, tu kita bersyuhud. Hati kita tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad mensyuhudkan Allah. Ya Allah Tuhanku, Engkau pelepas juga masalahku. Kita syuhudkan Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu dia bagi mensyuhudkan Allah. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang orang, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, seronok ni main macam mana? Seronok ni dia main Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad dengan Tuhan, dengan Tuhan singkapkan sifat kamalnya, sifat kamal Allah. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Contoh Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Satu orang yang sihat, bila sihat, dia bukan dan dapat benda baik, ngaji pun tak dan. Pasal apa? Sebab sihat sangat. Bila sihat sangat ni, masalah senama, dia kira nak buat hak tu, hak ni, benda semua dunia dia. Masalah senama, sampai dengan Tuhan pun dia tak dan. Pasal dia sihat sangat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sunat pun berlari-lari, bergagah nak buat. Nak buat tu payah. Pasal apa? Sebab sihat sangat. Sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud Ustaz? Sihat sangat, jadi banyak pula jadi kerja dunia hak nak buat. Tak ada dengan Tuhan. Bila orang ni liak sangat dengan Tuhan, Tuhan bagi dia sakit. Bila sakit ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sempit jiwa dia. Faham? Sempit jiwa dia. Pasal apa sempit? Sallallahu alaihi wasallam, dia kata iskala sihat, boleh buat hak tu, boleh buat hak ni, boleh buat tu, boleh buat hak ni. Ni sini sakit apa tak boleh buat dah. Duduk rumah, terjun di rumah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pada ketika tu jiwanya sempit. Akhirnya doktor bagi rehat. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat pembedahan. Kena berehat sampai 6 bulan. Sampai setahun kadang-kadang. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya sihat sikit. Bila sihat sikit, Sallallahu alaihi Muhammad, maka ada sebab. Kawan maziarah, kawan kata, duduk di rumah lah no. Duduk di rumah. Isteri, pergi kerja. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira boleh keluar rumah ke? Boleh lah nak keluar-keluar tu. Ada orang duk mengajak nak pergi ya? Boleh lah. Boleh lah pasal apa? Sebab
Jemuh di rumah, jemur di rumah, bolehlah. Bila pipi mengaji masalah Sayyidina Muhammad, bila pipi mengaji masalah Sayyidina Muhammad, dengar Tok Guru mengajar. Bila Tok Guru mengajar masalah Sayyidina Muhammad, seolah seperti Tok Guru tu macam duk belai jiwa dia masalah Sayyidina Muhammad. Macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan permasalahannya seperti terungkai, satu. Akhirnya dia kata, dapat jawapan. Betul. Masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila balik, yang Tok Guru sembang ataupun cakap tadi, duk main lah kepala otak, duk riu balik. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Minggu depan dia kontak kawan, dia kata mengaji hari tu ada hari ni? Ada, nak pergi ke? Nak pergi. Dia pergi. Lepas tu pergi lagi sampai lekat. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia main renungan dalam hati dia, masalah Sayyidina Muhammad. Aku ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tak bagi cakik macam hari tu, aku tak kenal dia lagi. Keluar yang mata. Pasal apa? Berterima kasih pada Allah, rahmat Allah bagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia rasa bahagia dengan bahagia teramat dengan Allah. Dia berterima kasih pada Allah yang memberi kepadanya ketidaksihatan. Tuhan tak bagi sihat, terima kasih Tuhan. Kalau tidak aku tak kenal lagi engkau. Kalau tidak aku ni duk galik lagi dengan dunia ni. Terima kasih Tuhan. Bila sebut terima kasih tu pada Allah tu, cerau yang mata. Faham tak? Itu dipanggil al-bastu, lapang dengan Allah, seronok dengan Allah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Bila seronok solat dengan Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad. Bila seronok solat dengan Tuhan, baik, masalah Tuhan buat modul lain pula kat dia. Masalah lain pula, masalah Sayyidina Muhammad. Bila masalah tu jadi ketat, jiwa jadi ketat. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu jadi apa? Silih berganti, al-qabdu wal-bastu. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila mai al-qabdu ni, hak Tuhan buat ni, masalah Sayyidina Muhammad, tidak malam macam ni, tak tangan atas dahi. Masalah Sayyidina Muhammad. Malah nak keluar mana? Nak keluar mana pun malah. Jumpa orang pun tak mau. Sempit jiwa. Masalah Sayyidina Muhammad. Tu apa dia tu? Tu dia panggil fenomena jalal Allah. Fenomena jalal Allah. Jalal ni apa? Jalal sifat kekerasan Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Selama-lama ke kita duduk macam tu? Dah. Dia seperti malam dan siang. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila malam kita duduk menanti, bila lah nak siang, awak lambat sangat siang. Sahabat Sayyidina Muhammad. No? Tapi siang tu akan mai juga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Masalah akan selesai juga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi bila siang, jangan yakin bahawasanya kita tak akan ada malam. Malam pasti akan ada juga. Silih berganti siang dan malam. Sahabat Sayyidina Muhammad.
Okey, kita bercakap ni berkenaan dengan orang awam, orang khawas, orang khawasul khawas. Orang awam bila mana al-qabdu jam, tak berfungsi, tak boleh berfungsi langsung. Orang awam bila mai masalah jam, bukan jam dalam botol, tu boleh makan. Jam ni krem, ibarat kereta mampu tengah jalan tak boleh pi. Kereta mampu pula, kereta tu kereta auto tolak tak boleh lagi teruk. Salah semua amat. Orang awam bila main masalah jam, tahu jam habis berhenti enjin, salah semua teruk lagi, bayang subuh pula kira tidur ya, lepas tidur ya, salah semua Muhammad. Habis sikit makin mayang juga tidur pula, tu baik sikit. Salah semua Muhammad. Dia tak reti nak urus diri dia, tu orang awam. Tapi kalau main seronok, dia lupa diri pula. Dia main seronok, dia melawak teruk sampai terlajak-lajak melawak. Melawak ni pun jangan lebih ingat no. Melawak sampai teruk sangat ni, sampai tak ada akhlak, sampai tak ada adab. Allah SWT bukan orang mengaji. Bila dia seronok tu sampai terlajak, sampai tak ada had, sampai tak boleh, sampai tak ada orang kipas, sampai Allah SWT Muhammad tak ada guideline langsung. Allahu Akbar. Orang awam cuba tengok masalah budak-budak pergi tengok keturusan SPM, dia lompat sampai tinggi silin tu punya seronok, naik sampai ke silin, pegang silin sampai Spiderman, teruk sangat. Ada seronok tu dia lompat atas member dia, jadi duduk takut kau. Tu dia panggil apa? Keseronokan yang tanpa had. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang awam. Orang khawas, sallallahu alaihi Muhammad. Orang khawas, kalau Tuhan bagi sallallahu alaihi Muhammad kepada dia dengan fenomena sallallahu alaihi Muhammad, keindahan ataupun jamal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamal Allah macam mana tu sallallahu alaihi Muhammad? Apa-apa saja yang kamu tengok, tak kiralah kamu tengok hak realiti ni ke sallallahu alaihi Muhammad, kamu tengok video ke, kamu tengok gambar ke sallallahu alaihi Muhammad, bila benar tu dalam mata kita, kita tak tahan, kita teringat pada Tuhan. Tu orang khawas sallallahu alaihi Muhammad. Orang khawas sallallahu alaihi Muhammad. Benda biasa-biasa ya sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Allah sallallahu alaihi Muhammad tajalli kepada mereka sifat jalalnya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sifat kekerasan Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allahu Akbar sallallahu alaihi Muhammad. Contoh tengok apa? Tengok fenomena gempa bumi.
tengok fenomena tsunami, tengok fenomena ribut, sallallahu alaihi Muhammad. Macam-macam lah fenomena kekerasan Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika tu hati mereka sempit, hati mereka sempit, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dia merasa gerun, dia merasa agungnya Allah, kerdilnya diri, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau kita tu khawasul khawas, sallallahu alaihi Muhammad, sama sahaja di antara al-jalal wal jamal Allah. Baik. Mereka sama ya, sallallahu alaihi Muhammad. Makna apa? Mereka ialah orang yang boleh uruskan diri mereka, sallallahu alaihi Muhammad. Mengurus, orang yang pandai, orang yang dah ada malakah untuk mengurus diri mereka, sallallahu alaihi Muhammad. Orang ni kalau Tuhan bagi nikmat, sallallahu alaihi Muhammad, tapi dia lupa kepada Allah, Tuhan akan bagi bala kat dia. Bila Tuhan bagi bala kat dia, dia terpaksa akan ingat kepada Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa orang khawasul khawas tak berasa apa? Sebab mereka sudah mendapat Allah. Bila Allah dah dapat sallallahu alaihi Muhammad, dia faham dah semua Allah, semua Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Dia di antara sifat kelemah lembutan Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Allah keluarkan daripada diri kita ni dunia. Itu sifat kelemah lembutan Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Allah keluarkan daripada hati kita dunia, sallallahu alaihi Muhammad, dan Allah tolak kita ke hadrat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Bila mana kita ni, sallallahu alaihi Muhammad, terkena kepada kita al-qabdu, sallallahu alaihi Muhammad. Apa adab kita? Bila kena al-qabdu, apa dia punya adab kita bila mana kita tu kena fenomena al-qabdu daripada Tuhan, sallallahu alaihi Muhammad. Kita diam di bawah qaharnya dia. Dia dipanggil sifat kelemah lembutan Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bila mana kita duduk dalam situasi al-qabdu sempit, sallallahu alaihi Muhammad, Allah pasti akan mengeluarkan kita daripada situasi itu. Pasal apa? Sebab Tuhan tak mau hati kita terbakar, hancur. Tuhan tak akan biar kita duduk dalam masalah tu. Dia pasti akan keluarkan. Dia panggil kelemah lembutan Allah. Kita sallallahu alaihi Muhammad lepas satu masalah, selesai satu masalah, lapang. Bila lapang, sallallahu alaihi Muhammad, Tuhan dengan kelemah lembutan dia, sallallahu alaihi Muhammad, dia tak akan biar kita akan lapang selama-lama. Demikian juga masalah lain pula. Pasal apa? Sebab ghalibnya bila kita lapang sangat, kita akan hilang adab dengan Allah, lupa kepada Allah, nak mensyukuri nikmat Tuhan bagi kelapangan tu. Demai masalah untuk supaya kita
tak selama ataupun kita tidak duduk dalam keadaan tidak beradab dengan Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Sebab susah sangat nak cari orang yang ketika mana dia lapang dia beradab dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Susah sangat, qalil, sangat sikit. Taib. Bila lama-lama macam tu, bila kita duduk dalam situasi al-bastu, kita syukur sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dalam situasi al-qabdu, kita sabar. Mana? Silih berganti, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian dengan rahmat Allah, Allah bukan pintu pada kita. Bila kita dah faham lah, senang Allah bagi, susah Allah bagi. Pujian Allah, pujian orang Allah bagi, cercaan orang dia bagi, semua dia semua. Bila kata dah biasa dah, semua tu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita dah jinak lah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika tu akan dibukakan pintu dia kepada kita, akan diangkat hijab di antara kita dan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Tuhan buka hijab, maka ketika tu bersedap-sedaplah kita, berlazat-lazatlah kita dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak ada dah Jamal, tak ada dah Jalal. Jalal tak ada dah, Jamal tak ada, semua sama. Tu mana orang duduk di peringkat khawasul khawas. Jalal, Jamal sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuhan bagi dia senang pun dia tak apa, Tuhan bagi dia susah pun tak apa. Tuhan bagi dia kena puji pun dia tak apa, Tuhan bagi dia kena caci pun tak apa, samalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang tadi bila mana orang puji, bukan sekarang puji, orang puja sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ceria, tak torah, seronok sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila mai kena caci, sepi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak seronok, bermuram durja, sedih. Tapi kalau kita faham sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita faham sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua Tuhan belakang. Bila kita dah rap dengan hak tu, bila kita senang Allah, bila kita susah Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah Allah buka pintu dia kepada kita. Itulah cara Allah nak mendidik hamba dia, nak bagi sesuai dengan dia. Kalau Tuhan tak buat macam tu, kita takkan rapat, kita takkan boleh dekat dengan dia. Itulah hidup ni, dia hikmahnya senang susah silih berganti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam hidup ni nak cari tak ada masalah, tak ada. Lalu dalam hidup ni mesti ada masalah. Rasulullah Muhammad. Mesti ada masalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Sebab tu cara Allah, tu rahmat Allah, itulah kelemah lembutan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu akbar. Bila Tuhan buka pintu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita duduk dalam fenomena jalal, tidak menghijab untuk kita memandang jamal. Bila kita duduk dalam fenomena jamal sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak terhijab dan memandang akan jalalnya Allah. No? Orang awam kalau duduk dalam jamal, terlupa jalal. Bila duduk dalam jalal, terlupa jamal. Bila duduk dalam peringkat ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, susah tapi bahagia. Pasal apa? Memandang Allah. Dicerca orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam dipuji orang, dicerca orang. Macam mana masuk seperti dipuji orang? Seronok.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau seminggu Tuhan tak uji, susah hati sangat. Sebab tu orang sufi mereka suka duduk dalam keadaan dicela, dihina, dilekehkan. Pasal apa? Sebab dia kebahagiaan, dia bahagia sebenarnya. Sayyidina Muhammad. Kita kalau peringkat kita ni, kita nak orang respect kita, mau kita syok. Bila orang tak respect, tak seronok datang muka dia bila orang tak respect. Tapi orang-orang ni, kalau orang tak respect, orang tak mau. Tu yang paling suka sekali, syukur alhamdulillah. Tu apa makna tu? Itu maknanya kita dah dibuka pintu oleh Allah. Pintu Allah dah buka lah. Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, sallallahu Sayyidina Muhammad. Itulah Allah. Qala, Tuhan lapangkan kamu supaya kamu tidak kekal di atas al-qabdu. Tuhan sempitkan kamu supaya kamu tak ditinggalkan duduk dalam keadaan al-bastu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan keluarkan kita daripada al-qabdu wal bastu, daripada peringkat khawasul khawas. Sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ni tidak ada melainkan hanya dia saja. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ini fenomena dalam hidup. Dalam hidup fenomena macam tu, keadaan dia macam tu, silih berganti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kamu ni nak hidup panjang lagi ni, sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedoman ni diberi oleh Al-Imam Ibn Atta'illah sebagai pedoman pada kita untuk lalui kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk seorang-seorang bermasalah, duduk berdua bermasalah, duduk ramai bermasalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi jangan lari daripada masalah. Bila ada masalah, lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila ada masalah, jangan lari ke orang, lari kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lari pada Allah tu macam mana? Sembahyang, minta Allah pelepai. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila ada masalah, sabar. Lepas tu sembahyang. Sabar dan sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunahu wallahu subhanahu wa ta'ala alam.